Okay semua, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada pagi ini uh, ada satu lagi kelas kan, kelas 4 Kejora Kuning. Tu kelas saya gantilah. Okay, jadi untuk pengetahuan 4 Kejora Kuning, saya baru sampai topik bahan unit 8 sains bahan. Jadi untuk hari ni sekejap saja sebab saya kena ke office sekolah, ada sedikit mesyuarat kat sana. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan okey. Jadi ya. Okey, jadi sains bahan saya bawakan dulu saya punya muka ni ke bawah. Okey, terdapat sedikit delay sebab saya guna kamera yang lain. Okey, jadi bahan ini bahagian 1 Okey, jadi apakah dia bahan? Okey. Okey. Bahan ialah sumber asas. Ya, sumber asas ialah bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu objek. Dan sumber asas ni terdiri daripada tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Yang mana yang awak sedang pakai sekarang ataupun apa yang awak guna, itu semua daripada bahan-bahan ni lah, 4 jenis ni. Okey. Sumber asas daripada tumbuhan seperti kayu, kapas, getah. Kalau haiwan pula, kulit, bulu dan sutera. Sumber asas daripada batuan seperti logam dan tanih. Tanih ni tanah lah, tanah tanih. Tapi istilah sains dia tanih, tak guna tanah. Okey. Jadi dan yang terakhir sekali, sumber asas daripada petroleum. Yang ni sekarang makin banyak kan, plastik dan kain sintetik. Okey, untuk hari ni kita akan bincangkan 4 jenis bahan ni lah, tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Macam saya cakap, hari ni sangat-sangat sekejap je. Sebabnya itulah, saya pun rasanya nak kena gerak kan. Sebab minggu lepas kita dah tak jumpa. So minggu ni kalau boleh saya nak jumpa sikit lah, sekejap. Okey. Jadi kita pergi dahulu ke sumber asas daripada tumbuhan. Okey, sumber asas yang ini contoh lah, contoh-contoh yang menggunakan sumber asas tumbuhan ni. Dah cakap tadi ada 3, iaitu kayu, kapas dan getah. Okey, kayu ni biasa kalau tengok dekat awak punya dapur mak awak, memang ada surit kayu ni. Dan ada orang suka guna surit kayu ni sebab dia natural. Ada juga yang suka guna surit silikon tu, tapi ada orang kata bahaya. Okey, sebab dia molekul-molekul tu kan. Ni surit kayu. Dan yang ni kerusi. Kerusi kebanyakan orang sekarang masih lagi guna kerusi ni. Kita panggil kerusi kayu jati kan. Kalau macam ni, sekejap saya. Okey, kerusi kayu kan. Ini memang kerusi malas ni. Okey, contoh yang guna kayu juga, kotak. Kotak, kenapa kotak? Kotak dibuat daripada, kalau tengok kertas kan, kertas dibuat daripada kayu, tumpah kayu. Okay, kita pergi pula dekat sumber asas daripada yang kedua, yang guna tumbuhan. Okay, iaitu kapas. Kapas ni daripada pokok kapas lah. Yang mana dia punya fiber tu dipintal jadi benang. Seterusnya daripada benang itu menghasilkan baju. Ini baju panas lah kalau awak tengok kan. Dan juga ni apa ni, stokin. Stokin pun
daripada kapas kak. Kalau awak tengok lah kat baju kan ada cotton kan. Cotton tu kapas lah. Dan sumber asas pertumbuhan apa ni? Getah. Okey, getah. Ni gelang getah lah. Biasa kalau kita pergi beli makanan kan, confirm dapat ni lah, makanan berikat kan dengan getah ni. Dan ni tayar getah. Dan kenapa tayar getah ni sesuai digunakan sebagai tayar? Sebabnya dia punya sifat yang bila ada angin keras, tapi apa orang kata, macam dia boleh masih lagi dia bouncy tau. So penumpang dalam kereta tu selesa lah. Sekejap Okey, kita pergi pula dekat slide seterusnya. Okey, sumber asas daripada haiwan. Sumber asas daripada haiwan. Okey, ada 3 juga, iaitu yang pertama kulit, yang kedua bulu, dan yang ketiga sutera. Kita pergi dulu dekat kulit. Ini contoh dia lah. Dompet kulit, kasut kulit, tali pinggang kulit. Dan kita ada satu lagi apa orang panggil, macam bahan gantian lain lah. Dia guna benda ni yang kita panggil sebagai PVC. Yelah kot, something like that. Cuma kalau yang guna kulit betul ni memang sangat mahal. Dan biasanya kalau yang gunakan macam dompet kulit ni, biasa dia kali sapi lah. Dan biasa orang gunakan kulit, barang-barang kulit ni menggambarkan kemewahan kan. Okey, pergi pula dekat yang kedua, iaitu bulu. Bulu ni baju sejuk. Okey, ataupun kita panggil kot bulu. Biasa orang dekat luar negara lah, tempat bersalji, tempat sejuk tu kan. Dan yang ini beg bulu. Ni kalau awak tahu, nak tahu, ni beg bulu kambing. Ada orang kadang suka pattern yang macam ni. Kononnya macam nampak elegan sikit kan. Itulah dia. Okey, pergi pula dekat yang seterusnya, sutera. Yes, sutera ni kenapa ada orang jadikan sutera ni sebagai kain? Sebab kain sutera ni dia sangat-sangat lembut. Dia sangat-sangat selesa dipakai. Lepas tu sejuk pula kan. Sebab tu kalau sutera yang original, kadang-kadang ni selendang ni. Selendang ni orang boleh capai sampai 1,000 sampai ribuan ringgit. Yang kedua, kalau tengok contoh kedua ni tie. Ni untuk apa panggil, nampak klasi lah, nampak wow kat situ. Tapi orang Islam, Muslim lelaki memang tak boleh pakai tie tie yang ni, tie sutera ni. Okey, bukan tie sutera. Orang lelaki tak boleh lah. Orang Muslim tak boleh pakai sutera ni. Okey, sebab sutera ni dia, yang saya faham, sutera ni orang kata barangan untuk perempuan. Dah cantik kan. Okey, yang seterusnya kita pergi pula dekat sumber asas yang ketiga, iaitu sumber asas daripada batuan. Okey, ni 2 je. Okey, batuan dia pertama logam, dan yang kedua tanah. Okey, logam ni ni dapat daripada dalam tanah tu, daripada biji besi. Biasa orang Lombong pernah dengar lombong biji besi kan. Biji besi tu akan menghasilkan logam ni. Okay, kalau perasan, okey, ni aluminium, stainless steel. Okey. Dan yang kedua, daripada batuan tu juga kita boleh jumpa emas. Dan daripada emas tu manusia akan buat cincin. Dan yang ketiga, besi juga. Memang orang sinonim besi, logam dengan kunci.
Tak ada kunci yang dibuat daripada plastik ke kan, daripada apa panggil, daripada kayu ke, tak ada. Memang kunci dulu sampai sekarang memang guna logam. Okey. Sebab apa? Sebab sifat dia yang keras tu. Okey, dan tanah. Okey, gelas kaca. Uish. Cikgu, ini gelas kaca betul ke daripada tanah? Yes. Kaca juga daripada pasir. Kaca dibuat daripada pasir, dan pasir tu daripada tanah ni. Tanah kan, tanah ada pasir kan. Dan pasir dia proses jadi kaca. Juga sumber asas tanah ni juga, ni apa? Biasalah nampak kan dekat depan rumah kamu tu, biasanya halaman rumah kamu tu confirm ada kan. Ni benda ni. Mak kamu tanam pokok kan, tanam pokok kertas ke apa kan. Dekat sekolah pun ada banyak. Dan ini batu bata untuk orang buat rumah. Ini pun daripada tanah juga sebenarnya. Yang telah diproses, dikeraskan, maka jadi macam batu. Batu bata ni kalau kita ketuk, pecah kan. Okey. Yang seterusnya, okey, sumber asas daripada petroleum. Petroleum ni yang minyak yang saya pernah cerita kan sebelum ni kan. Minyak petroleum yang dia gali tu, minyak dia bukannya minyak yang macam awak tengok minyak petrol, tengok petroleum awak terus ingat petrol. No, minyak petrol dekat SSN minyak tu, itu yang dah diproses. Dan daripada bahan-bahan yang diproses tu, akan ada dua ni tau. Akan bahan-bahan buangan dan bahan-bahan lain tu yang terhasil daripada petroleum tu, terhasil plastik dan juga sintetik. Okey, plastik ni lah. Sebab tu saya cakap sekarang ni bahan ni yang paling banyak guna plastik. Sebab apa? Sebab dia ada molekul sintetik, molekul yang keras, dan pada masa yang sama. Okey, sekejap saya. Okey, contoh plastik ni. Ada plastik yang keras, ada plastik yang lembut macam ni. Dia punya, orang kata, kadar ketahanan dia tu boleh berubah-ubah ikut keperluan. Sebab tu plastik sangat-sangat famous sekarang, sangat-sangat popular digunakan. Dan kalau tengok barang mainan, and then bakul plastik, lepas tu botol plastik, botol minuman ni kan, memang sebab tu famous sekarang. Memang banyak, memang meluas penggunaan plastik. Okay, dan yang kedua dalam petroleum ni, kain sintetik. Dan kebanyakan dan biasanya kain sintetik ni guna untuk yang first, untuk melindungi diri lah daripada basah kan. Macam payung ni, baju hujan. And then ada juga kain sintetik ni guna untuk dibuat kemah. First sebab dia punya sifat dia yang sangat ringan, and then yang kedua sebab dia kalis air. So kalau hujan tak basah. Sebab tu bahan yang paling banyak guna sekarang petroleum. Plastik dengan kain sintetik ni memang merata-rata jumpa kan. Okey. Jadi itu saja setakat untuk hari ini. Okey, dan untuk kerja ni buku mesra digital. Okey, saya nak awak buat muka surat cuma muka surat 77 dengan muka surat 78 saja. Awak bolehlah dalam buku teks juga baca buku muka surat 142 sampai 144. Okey, muka surat 77 dengan muka surat 78. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.